Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Allahumma hawwin alaina masaibad dunya wardina biqada'ika wa qadarika wa tawallana fid dunya wal akhirah fa innaka khairul mutawallin ya rabbal alamin. Fa amma ba'du. Yang berusaha pengurusi surau dan juga ahli jihatan kuasa surau ataupun musalla damai, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syed, Tuan Naja, wakil-wakil muslimat, wakil-wakil anak muda, pemuda, hadirin dan hadirat muslimin muslimat hafizakumullah wa rahimakumullah. Moga-moga hafizakumullah, tuan-tuan puan-puan sekalian dijaga oleh Allah, wa rahimakumullah. Moga-moga tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah hendaknya. Hamdan wa syukran lillah. Pujian dan kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah dengan lafaz tahmid alhamdulillah. Segala puji dan puja untuk Allah. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan ucapan tahmid syukur alhamdulillah, kerana dengan izin kurniaannya, limpah rahmahnya, inayahnya, nusrahnya, maghfirahnya, kita boleh ketemu sekian kalinya mengupas tajuk khuluqul muslim, akhlak seorang Islam. Pada pertemuan 28 September yang lalu, ikut catatan Nana ini, kita bicara tajuk dalam bab akhlak yang buruk, tanda lemahnya iman. Banyak hadis yang kita lontarkan di samping kita sebut yang hubung kait dengan tajuk, termasuklah hikmah kita berpuasa. Salah satunya perkaitannya dengan akhlak. Setelah kita kupas bagaimana orang yang berpuasa, salah satu tujuannya untuk membentuk akhlak yang mulia. Kalau kita betul-betul berpuasa, secara automatically akhlak kita menjadi baik. Kalau kita puasa, akhlak kita semakin buruk, kena muhasabah balik dari sudut puasa itu sendiri. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atshi. Berapa ramai orang yang berpuasa, tapi tidak ada apa nilai, value, harga sedikit pun pada Allah kecuali yang dapat lapar dan dahaga. Kenapa Nabi lontarkan hadis ini? Kerana dia puasa meninggalkan makan dan minum, tapi tidak meninggalkan salah satunya berkait dengan akhlak. Puasa artinya menahan diri daripada makan dan minum serta jima' di siang hari, bermula daripada 10 minit sebelum waktu fajar, waktu subuh, waktu imsak sampai terbenam matahari. Kita tak makan, tak minum, tak jima' di siang hari, kita niat puasa semalam. Tapi mulut dia mengumpat sebagai contoh. Dia puasa tapi mulut dia mengumpat, mulut dia mencarut. Puasa tak makan, tak minum, tapi mulut dia tidak puasa. Dia tak makan, dia tak minum, tetapi dia mengumpat itu, umpama orang yang mengumpat ni macam makan daging mentah. Allah sebut dalam Quran, wala yaqta' ba'dukum ba'da, jangan kamu mengumpat sesama kamu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan,
Adakah kamu semua suka makan daging saudara kamu yang mati? Ustaz mati contohnya. Sanggup tak terbujur kaku jenazah ustaz ke depan, tuan-tuan datang, ambil kapok, kerak lutut ustaz, nak buat sup giabok. Mari kerak tulang rusuk ustaz, nak buat sup tulang rusuk. Ataupun ambil daging nak goreng. Sanggup tak? Tak sanggup. Bahkan musuh kita pun kita tak sanggup apabila dia mati. Kadang-kadang menangis juga, kita tak sempat berdamai, tak sempat minta maaf. Ini kan pula ustaz. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang mati? Fakarihtumu, nascaya kamu tak suka. Begitulah gambaran orang yang mengumpat macam makan daging mentah. Dia puasa, dia tak makan daging kambing, tak makan nasi, tak makan roti kerana puasa, tapi dia makan daging mentah. Itulah perbandingannya. Orang yang berpuasa, tapi kalau dia tidak boleh meninggalkan perkara-perkara yang keji tercela, maka Nabi kata ramai orang yang berpuasa tetapi puasa hanya lapar dan dahaga. Man lam yada' qauladzur, barang siapa yang tidak boleh meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada hajat pada Allah ayyada'a ta'amuhu wa syarabu, sama ada dia meninggalkan makan dan minum. Sepatutnya as-saumu li, hadis kursi, puasa itu untuk aku. Allah sebut melalui lisan Nabi, puasa itu untuk aku, wa ana ajzi'u bihi, dan aku sendiri akan memberi jazak balasan untuk orang yang berpuasa. Tiba-tiba direct kita dapat pahala daripada Allah. Allah tidak pandang pempuasa kita. Kenapa? Kita tidak boleh meninggalkan akhlak yang terkeji baru mula. Tak kira lagi mata. Dia tak makan, tak minum, tapi mata dia tengok benda yang tak elok. Pada bulan Ramadan tengok filem. Wow. Fuyo. Tengok gambar porno. Maaf, tengok filem pornografi. Dia puasa tak makan, tapi mata dia tak puasa. Sedangkan kalau betul-betul puasa berkaitan dengan akhlak, automatically iaitulah dia puasa juga mata. Mata dia tak makan, telinga dia tak makan, tapi telinga ini masuk. Dia makan makanan berbentuk, dia suka mendengar hiburan, suka benda maksiat, suka dengar orang yang cakap lalai, lara, telinga dia. Mata, tengok benda yang tak elok, mata tak puasa, telinga tak puasa, hidung tak puasa, kaki tak puasa. Yang puasanya, mulut saya tak makan, tak minum. Berkaitan di antara, kalau betul-betul kita puasa, maka akhlak kita elok ataupun molek. Yang telah kita kupas solusi pada bulan lepas. Bulan ni kita nak masuk tajuk selepas akhlak yang buruk, tanda lemahnya iman. Kita nak tengok tajuk yang kita pilih salah satunya, sebab kitab kita ini panjang, tuan-tuan pun tak ada kitab, anda datang pun tak menentu jadualnya. Kita tengok untuk kita ambil istifadah pada tajuk kehidupan yang sempurna. Bab yang kedua, kehidupan yang sempurna. Sebelum daripada itu, kita minum dulu. Oh, power. Abang Omar kalau kat sini, halia, teh halia Abang Omar. Padu. Tapi tuan-tuan tengok sajalah. Arab kata apa dia? Imam, hani'an mari'an. Minum dengan hani'an mari'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tajuk dia apa dia tadi? Selepas seteguk air. Kalau tak ingat tajuk apa dia? Kehidupan yang sempurna. Bab yang kedua, kehidupan yang sempurna. Islam datang membawa manusia kepada kehidupan yang sempurna dengan adab-adab dan akhlak yang baik. Islam juga memandang tahap-tahap perjalanan yang mana orang yang melepaskan diri daripada tujuan hidup yang mulia itu akan terkeluar daripada syariat Islam. Ada 2-3 perkara penting dalam paragraf ataupun qit'ah petikan yang pertama muka surat 14 ini. Yang pertamanya, kehidupan yang sempurna itu apa kakak dan juga abang?
Kita rasa sempurna apabila kita ada rumah sendiri. Ataupun dengan loan bank telah selesai. Maknanya kita sudah tidak berhutang dengan bank, maka rumah itu hak milik kita. Kereta pun sama. Tanah pun ada kat kampung. Investment ada, pelaburan ada. Anak-anak dah berkerjaya dan ada jaminan masa depan, mungkin kerja dengan government. Lalu kita pun membilang dan menyebut-nyebut, sempurna sudah hidup kita. Rumah ada, kereta ada, masa depan ada, bonus ada, gaji ada, pencen ada, anak-anak dah ada. Pergi ke mana-mana pun kita dah pergi. Bandung dah pergi. Bukan sekadar di Asia ni kita pergi melancong. Beijing dah pergi, Korea dah pergi. Bahkan tuan-tuan pergi tu UK. UK mana Ustaz Umar? Bukan Ulu Kelang, UK, United Kingdom. Pergi bukan sekadar Australia. Tuan-tuan kita pergi Gold Coast mana bang? Gold Coast Kelang. Dak no Gold Coast Australia. Kita pergi Nagoya Textile, bukan KL tetapi Jepun. Round dunia, sempurna sudah. Kita kata apa lagi yang kita cari? Itu daripada sisi duniawi. Daripada sudut pandang dunia, betul lah. Orang lain tak boleh pergi round dunia lagi. Orang lain tak pergi boleh macam, tak ada kereta, tak ada rumah, tak sempurna hidupnya, tak komplit. Tetapi rupanya kita salah faham, kesempurnaan hidup bukan kerana duniawi semata-mata, tapi kerana ukhrawi. Daripada angle agama. Lalu disebut tadi, Islam datang membawa manusia kepada kehidupan yang sempurna. Jadi sempurnanya hidup kita dengan Islam kan? Dengan agama. Kalau orang yang disebut tadi, dia boleh ada segala-galanya, dia telah raung melancong ke seluruh inci dunia ini, bahkan rumah bukan sebuah, bahkan ada orang rumah 4 buah. Kita nak dapat sebuah pun susah. Rumah dia 4 buah. Ada orang dia bukan rumah 4 buah, orang rumah 4. Itu lain Pak Umar. Pak Umar, kita ada 2 buah rumah, okey. Tapi kalau tanya bini, kalau 2 orang rumah, KO. Jadi yang okeynya 2 buah rumah. Tapi kalau 2 orang rumah, KO, bergaduh, perang Iraq dan Iran. Tuan dan juga puan, nak bagi tahu sempurna, kita nak dapat rumah bukan rumah banglo. Kita dapat rumah, kira rumah teres pun dah okey. Kalau dia dapat rumah flat, tak okey lagi. Dapat rumah teres, sempurnalah. Ada land, ada tanah, boleh taklah duduk di tingkat. Dia rasa sempurna begitu. Tak apalah. Di dunia itu memang kita nak. Bukan kita nafikan, semua orang nak. Tak ada orang tak nak rasanya, termasuk ustaz. Kalau Pak Umar dan kawan-kawan ingat ustaz ni tak nak rumah, tak nak duit, kan? Tak nak senang, tak nak mewah. Ustaz, maklumlah. Tak, semua manusia kehendaknya begitu. Sebab Allah sebut dalam Quran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi bagi manusia itu hubbus syahawat, sukakan syahwat. Jadi manusia itu bukan ustaz sahaja, bukan imam sahaja, tuan-tuan pun manusia, kita semua manusia. Kau kakak abang ingat tuan-tuan saja manusia, saya ni robot. Jadi kalau manusia itu sifatnya Allah kata dihiasi bagi manusia. Cuma manusia ni ustaz, manusia tu kerja dia jaga, hak tu bodyguard, hak tu tuan-tuan kontraktor, hak tu pula peraih, hak tu petani, hak tu nelayan. Tapi semua manusia sukakan apa? Tak boleh dinafikan. Yang pertama nisa, dia suka nisa. Dihiasi bagi manusia sukakan nisa. Nisa ni perempuan ni. Cuba tanya abang-abang. Abang suka piring pinggang ni ke perempuan? Perempuan tu cantik. 38, 28, 38 body dia. Abang pilih. Nak pinggang ke nak perempuan? Tak payah. Tanya. Memang nak perempuan. Ni ada perempuan. Pun nak perempuan lagi satu. Macam tak faham ya. Ada berani? Tak berani. Makna dah ada perempuan pun nak lagi satu. Nak bini seorang lagi kan? Suka kepada perempuan. Allah sebut ni setiap manusia suka pada perempuan. Dalam 8 kesukaan kita, nisa yang pertama. Perempuan suka laki, laki suka perempuan.
Adik kecil ni mula-mula tak suka lagi perempuan sebab bagi dia baru umur 5 tahun. Dia pergi kat mall, tanya apa dia? Aiman nak apa? Aiman nak toys. Ultraman, Batman, Superman. Nak apa dia? Nak Frozen. Upin dan Ipin. Betul. Budak-budak. Tu tengok suka Ustaz sebut ni. Dia suka kartun. Sampai umur dia nanti bukan 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Umur dia 25 tahun. Mak tanya pada Aiman 20 tahun akan datang. Aiman nak apa? Dia tak jawab. Nak Superman, Ultraman, Batman, Angry Bird. Tak nak toys. Dia jawab apa? Dia agak-agak kakak. Dia kata, Mama, Aiman rasa Aiman nak kahwin lah Mama. Sampai satu saat dia nak kahwin. Macam kita budak-budak, memang kita suka mainan. Sampai satu saat, kalau lah budak umur 25 tahun, dia tak nak mainan. Dia nak kahwin, nak berpasangan lah. Bahkan kalau kata, Aiman dah 26. Aiman nak Ultraman tak? Ultraman. Dia tanya di karya. Dia kata, shh, Mama, dia malu lah macam budak-budak je. Kenapa? Dia dah bukan budak. Betul. Sampai satu saat sukakan nisa. Wal banin. Dan apabila kita kahwin, kita cukup anak pinak. Sampai kita lebih suka anak kita, sayang, rahmat, kasih pada anak. Lebih daripada kereta Jaguar kita. Lebih daripada mungkin segala-galanya. Ini hanya orang yang ada anak saja mengerti. Kalau tak percaya, dia sanggup ambil duit yang dia simpan ataupun kehendak dia tak apa tak dapat asal anak dia sihat, sembuh, tak sakit. 10,000 duit yang disimpan sekian lama, dia ambil kenapa? Nak operation anak yang jatuh ataupun anak yang tercedera. Kenapa kakak ibu buat begitu? Kenapa ibu ayah buat begitu? Kenapa? Rahmatu bil aulad min hattun minallah lil ibad. Kerana rahmat setiap anak kepada ayah kepada anak, ibu kepada anak tidak boleh dinafikan. Kita memilih kata dua. Kadang-kadang mak sanggup mati demi kerana anak. Dan sayang pada anak ini, dia ada 3 perasaan. Perasaan sayang kepada kawan-kawan. Ustaz sayang kepada jemaah-jemaah dari sini. Namanya mahabbatan. Hub cinta. Anak uhibbuka. Saya suka awak. I like you. Tapi apabila kita kahwin, Allah cetuskan satu perasaan. Hanya suami isteri saja yang tahu. Entah kenapa Allah cetuskan satu rasa namanya mawaddatan. Wa ja'ala bainakum. Allah jadikan antara Adam dan Hawa itu mawaddatan. Waktu warahmatan. Mawaddah ni untuk suami isteri. Orang yang dah kahwin ni, dia sayang pada isteri dia. Isteri sayang pada suami. Walaupun suami dia dah lah perut boroi. Perut tahu bawa Android. Buci. Bukan ada six pack macam Zul Arifin pun. Tak sadar pun, tak esok. Tapi sayang pada suami tadi, walaupun hitam, walaupun kepala dah botak, gigi dah gugur, mata dah kabur, kulit dah kendur, kubur. Tapi itulah suami kita yang pertama dan terakhir. Kita sanggup berhenti kerja. Kenapa? Suami kita minus stroke. 6 bulan kerja. Kita berhenti tanpa gaji. Kenapa? Jaga stalin pamper suami. Kenapa ni Kak? Kenapa? Why? Kerana sayang pada pasangan mengatasi sayang kepada pinggang makuk tadi. Sampai Piramli kata macam mana bang? Siapa tak sayang bini, oi. Ya. Pernah dengar lirik tu? Siapa tak sayang bini, oi. Bini pun sama. Siapa tak sayang laki, oi. Dia seorang je laki kita. Yang dia berdengkur itu menjadi hiburan untuk kita. Bunyi dengkur tu macam dengan sauh kapal kat laut. Itulah suami kita. Jadi hiburan untuk kita. Nak bagi tahunya sayang pada suami isteri ni namanya apa dia? Mawaddatan. Dan apabila dapat anak namanya rahmatan. Yang ini pula Ana pernah rasa. Dan mungkin tuan tak pernah rasa. Ana tak ada lagi cucu. Tapi ayah Ana, anak-anaknya, anak pada Ana, cucu dia. Ana rasa jealous, dia sayang pada cucu lebih pada anak. Dulu kita, kena pukul, kena meyak, kena cubit. Dia garang mendidik anak. Adik kita, abang kita, semua kena. Ana ramai adik-beradik.
13 orang. Adik-beradik ramai. Anak yang kedua, anak peneraka fiqrah. Susah, tapi cengeng. Ayah ni garang, menyebabkan semua anak menjadi. Kenapa? Rupanya dia cengeng, dia garang, dia bekeng supaya anak dia berjaya. Tak bagi muka pada kita ni. Contohlah, rupanya dalam hati dia simpan sayang seorang ayah. Ayah dia tak banyak cakap, berbeza dengan ibu kadang-kadang kan. Dia simpan sayang dalam hati. Tapi ketahuilah adik, ayah sayang pada adik. Adik, ayah kat tepi tu sayang pada adik. Ayah kan? Dek, tepi tu ayah ya? Ayah buat dondo je. Okey. Kat sini lah. Mana anak kecil tadi? Adik? Oh, dek. Mana Diana? Nurul? Diana? Tadi ada 3 tadi. Tak ada dah. Susah nak buat motivasi budak-budak. Adik, kamu marah macam mana pada your parents atau papa, tapi jauh di sudut hati ayah sayang kamu. Sebab itu dia marah. Sebab kamu main panjat-panjat pokok kan, main kat sungai. Dia takut kamu lemas, dia takut kamu jatuh kan. Kadang-kadang kamu lambat balik pukul 3, dia marah, takut-takut kamu kena. Biasa dengar adik, kepala budak. Dia takut kamu diculik dia. Sebab itu dia marah kepada kamu. Besar nanti baru kamu tahu kasih sang ayah, kasih ni tumpah pada anak kan. Jadi sayang pada anak. Kalau tuan-tuan nak pergi melancong lah, ataupun nak beli spoiler, nak beli exober kereta, nak beli sport reel, tahu-tahu pejabat tadi pun anak kita jatuh tangga dekat sekolah ataupun ke atas kah, kita tinggal sport rim kereta kita, spoiler kita, kita bergegas cepat-cepat pergi tengok anak kita yang jatuh tadi. Kenapa? Sayang pada anak. Bahkan kalau cucu, ada orang cakap, mungkin ada cucu ni datuk lah. Datuk kan Datuk Seri? Datuk dia ada 3 kak. Kat sini tak datuk ni. Kalau nak datuk tuan-tuan, dia ada A, Datuk Anugerah. Atas jasa bakti dia kepada negeri sempena pertabalan Sultan Agong, dapatlah datuk. Tapi anda rasa dalam ramai-ramai sahabat-sahabat ni tak adalah datuk yang dapat anugerah. Jarang. Datuk A, boleh. Tuan-tuan ni Datuk C. Datuk kerana punya cucu 10 orang. Jadi kita semua ni bergelar datuk. Tapi bukan Datuk Anugerah, Datuk C. Datuk B, tuan-tuan jawab sendirilah. Datuk A, Datuk Anugerah. Datuk C, kerana ada cucu, jadi dapat gelaran Datuk. Datuk B, pandai abang. Ada boleh. Dia title Datuk tu. Datuk dia sayang pada cucu, kadang-kadangnya lebih daripada anak. Ada cucu abang? Ya. Belum ada tanya dia menganggapkan, mengasuh. Ya, sayang pada cucu, betul. Kenapa timbul ni? Allah cetuskan perasaan yang macam meja ni. Macam meja dia tak ada perasaan tau. Allah sebut zuyyina linnas, dihiasi bagi manusia. Bukan zuyyina lil makatib, dihiasi bagi meja. Zuyyina lil karasi, dihiasi bagi kerusi. Tak, linnas bagi manusia. Manusia ni cuba tanya. Tak tanya pun boleh menggambarkan rasa sayang kepada isteri, kepada anak. Meja tanya, meja, awak sayang tak bini awak? Tak jawab. Meja, table, awak sayang tak bini awak? Tak jawab juga. Tepuk sikit. Meja, mu sayang tak bini? Tak jawab juga. Wah, anda tak boleh masuk bahasa Kelantan. Aku orang Sabah dan juga orang apa ni? Orang mana gitu? Indonesia. Jadi anda kena kontrol sikit anda punya kuliah. Tapi permintaan daripada penganjur anda raikan. Tapi kalau ada sikit-sikit tak apa ya bang ya. Maknanya kita tepuk dia tak faham. Kenapa? Bahkan dia tak marah. Kita tepuk 3 kali tak marah. Sebab dia benda. Dia bukan manusia. Tak ada diri rasa. Tak ada perasaan. Cuba anda tepuk 2 kali ni meja ni. Dia tak lawan kan? Kalau jemput abang, kita pergi tepuk. Mula-mula ustaz ni sabar lagi tak apa. Tepuk kali kedua dia pegang. Ustaz, apa tapak saya kan saya lapar pula kan? Kenapa? Ada perasaan lah. Jadi rasa-rasa itu Allah bagi kepada manusia. Yang kedua, dia 3 apa dia? Banin. Dia suka anak. Zuyyina syubu syawati minan nisa wal bani wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah. Siapa tak suka harta tadi? Harta ini termasuklah mungkin kereta, mungkin tanah, kan? Mungkin duit, mungkin simpanan duit. Semua orang suka harta. Anak nak sebut tadi bukan tuan-tuan, yang anak pun suka harta.
Kalau dia kata, oh ustaz ni duniawi lah, nak kereta, nak rumah, nak tanah. Ustaz tak payahlah. Saya juga manusia. Tak kira siapa. Bahkan tidak boleh dinafikan. Cuma untuk dapat harta, mesti cara yang halal. Untuk kita dapat harta, cara yang betul. Kalau dibilih kata dua, ustaz tak nak datang dengan kereta Honda Accord 254. Itu yang paling mewah. Kalau boleh nak datang dengan mus mata kacang, mata belalang. Kalau boleh nak datang dengan kereta Alphard ke, Wildfire ke, ataupun kereta apa dia? Jaguar, Porsche, Lamborghini. Cita-cita kita semua. Kita nak berumah banglo, bertingkat-tingkat, berkereta Volvo, berkilat-kilat, duit, banyak, berlipat-lipat, isteri cantik, bak gadis sunti dari Sarajevo, kadang-kadang sampai 4. Nah, ulang balik. Kalau boleh, dambaan kita semua, kalau boleh nak berkereta Volvo, berkilat-kilat, berumah banglo, bertingkat-tingkat, duit berlipat-lipat, isteri sampai 4. Hak nombor 4 ni dia tak setuju. Hak sini hangguk-hangguk. Maknanya semuanya nak. Dia kehendaknya begitu. Jadi lepas daripada harta, melimpah ruah. Minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Kakak nak emas ke Zulian? Jawab ikhlas kakak. Hak tudung hitam daripada atas sampai ke bawah, maka arak yamak dah dia. Ni arak, hak ni pun macam muslimat ni. Jawab ikhlas, jangan menipu-nipu. Okey, kakak nak emas atau Zulian? Emas ah. Tak habis soalan. Mah. Jawab tu. Mata duitan ni. Nak bagi tahu memang suka orang. Kalau tak ada pun kan, tengok Mami Jarum kan. Dia banyaknya. Walaupun bukan macam alat-alat emas. Zulian je ke? Jadi betul Allah suka manusia ini, dia suka minaz zahabi, emas, wal fiddah dan perak. Lepas itu Allah bilang wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang terpilih. Kalau dulu naik kuda, naik unta, naik bagal. Kita sekarang ni naik Azia, naik Besa, Wajah. Orang mewah sikit naik kereta mewah tadi. Suka kan? Allah sebut kuda yang terpilih, maknanya kenderaan yang canggih, yang hebat. Lepas tu apa dia lagi Allah sebut? Wal khailil musawwamah wal an'am wal harth, binatang-binatang ternakan. Sebab dulu orang Mekah dia menternak. Begitu juga dia kafilah dagang daripada ila fi Quraisy ila fim rihlatash syita'i was-sayf. Dia banyak menjadi pedagang, menjadi penternak, menjadi petani. Kalau orang Madinah banyak bertani, kebun tamar, sebab itu ada tamar ajwah. Bentuk perniagaan. Sekarang tak ada lah. Kalau dulu itulah jenis tanam-tanaman, kebun tin, kebun kurma, kebun anggur, mereka kaya dengan harth, hasil tanaman. Al-an'am, binatang ternakan. Dia kaya dengan ternak kambing, biri-biri, unta. Kaya lah. Kita boleh analogi ke sekarang, iaitulah kau tuan-tuan memang saudagar unta. Ada lah ladang unta pun tak ada kan. Tapi berbentuk kekayaan. Ada kilang, ada factory, ada kios, ada kedai runcit. Semuanya ni manusia suka. Ada 8 benda kan. Jadi kalau kakak bukan sahaja ada emas, ada perak, ada rumah, ada anak, ada kenderaan, ada tanaman, ada ternakan. Apa lagi yang kakak nak? Sempurna sudah hidup kita. Anda nak kaitkan tadi kan? Kita ada 1 hektar, kira sempurnalah hidup. Kalau dapat 1 hektar tanah, rasa sempurna dah hidup. Ya, kita bilang semuanya ini dari sudut dunia semata-mata. Sedangkan agama sifar. Kosong kan? Orang yang boleh bilang harta dia tadi, rumah dia kak, Ustaz pernah pergi rumah orang kaya-kaya ni. Rumah dia macam showroom car, macam kedai jual kereta. 12 rumah. 12 buah kereta dalam rumah banglo. Rumah dia 15 juta. Anak kuliah ni banyak. Pergi kuliah dekat orang haid-haid ni, termasuk kayangan haid. Anak ceramah bukan sekadar dekat Damansara haid. Bukan sekadar kayangan haid. Di mana cemerlang haid. Orang yang highest ni. Kak, maaf cakap lah. Sampo tak sama. Sampo tak sama. Bukan nak minta sampo lebih ni. Tak sama bang.
Lepas kuliah ni kira hebat. Kira hebat ni jarang surau musalla ni air macam ni. Kalau tidak air kosong, air pun tak ada. Tapi nak bagi tahunya, siakat 3 rasa lobster ni jamuan untuk berceramah. Kuliah biasa je. Anak nak sebut ni bukan nak minta ni, tapi kat orang haid sampuk satu kuliah 500, satu kuliah 300. Contoh. Dah lepas daripada kuliah dia minta pergi ziarah rumah dia, Timbalan Nazir. Rumah dia kat 15 juta. Bukan rupiah kan? Nak kakak rumah berapa? Tak payah tanya abang-abang kat sini. Nak bagi tahunya kaya. Orang yang kaya, budayanya, kereta dia lain. Yang rumah nak cerita kaya ni 12 biji kereta. Kakak macam kedai jual kereta. Bukan kereta-kereta Komang, Azia, beza tak. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Abang ada Lamborghini? Tak ada. Ustaz ada? Saya ada satu. Bukan Lamborghini, Lamborghini. Maknanya kereta-kereta mewah punyalah banyak. Ni cerita orang kaya. Jadi sempurnalah bagi dia. Saya kalau ada 2 buah, tak payahlah 12. Sempurnalah daripada hanya mutu kapcai kita ada kan. Cuba tengok dari sudut akhirat. Sempurna bukan dengan itu saja. Kalau tuan-tuan dapat itu, alhamdulillah lah, satu kredit, satu bonus. Tapi agama ajar Islam datang membawa manusia kepada kehidupan yang sempurna. Dia tak kata harta yang menyempurnakan, tapi Islam. Ulang 3 kali. Islam datang membawa manusia kepada kehidupan yang sempurna. Kalau dia boleh bilang harta yang dia ada, tapi agamanya tak sempurna. Tak sempurnalah pada sudut pandang Allah. Allah tak pandang kita ni sempurna hidup. Kalau tuan-tuan boleh bilang harta diceruk ke mana semua harta tuan-tuan, rasanya paling sempurna adalah Qarun. Betul? Qarun kaya. Kalau kira itu sempurna, rasa yang paling sempurna Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, kerana lebih kaya, ada segala-galanya, tapi dia tak ada Islam. Sebab itu pengarang menyatakan kehidupan yang sempurna dengan beragama. Mana ayatnya? Allah sebut surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Agama tu penting. Kalau disebut tadi dia ada segala-galanya tapi agamanya tak sempurna, tak sempurna lah. Ada tanah 1 ekar tapi semayang subuh tak, zuhur tak, asar tak, maghrib isyak tak. Bukan 1 hari dia tak semayang, sekian lama dia tak semayang. Padahal hidup dia sempurna, tapi dia tak sempurna. Kenapa? Agamanya tidak dibina dalam kehidupan dia. Dia ada segala-galanya tapi tak puasa. Budak-budak Ramadan, malik-malik ada je dia minum, dia makan. Kalau budak-budak dia panggil geng yak-yak-ye. Tahu geng yak-yak-ye? Geng tak puasa, geng hot minum air dalam plastik hitam. Jadi orang tak tahu dalam plastik tu minum, naik foto kat mana. Dianya tak puasa, dianya tak semaya. Zakat pun dia culas, tak keluar zakat. Tak ada dalam diary hidup dia agama. Halal, haram, dosa, pahala, semaya, puasa, tak ada dalam dia. Tapi dia sempurna hidup dunia. Dia fail, dia gagal. Sempurna dengan agama. Walaupun kita tidak ada harta melimpah ruah, sempurnakanlah hidup kita, hidup beragama. Tutup aurat sempurna, alhamdulillah. Sembahyang sempurna, alhamdulillah. Zakat cukup haul, cukup nisab, cukup kadar kita keluarkan. Walaupun zakat hanya 250, sempurna sudah pelengkapnya kita nak menyempurnakan haji. Moga-moga kakak abang dapat makbul, dapat hajjan mabruran insya-Allah. Tapi mula-mulanya kena daftar dulu. Abang kena daftar dulu, kakak daftar dulu. Jangan saya tak ada duit, saya ni tak sempat dah tunai haji. Tak, paling tidak kalau kita lelakkan mata, kita pejam mata mati, tapi kita ada nawaitu untuk mengerjakan haji man istata'a ilahi sabila, kalau kita mampu. Kemampuan ini salah satu keuangan, satu lagi kesihatan. Tapi melalui prosedurnya kena daftar melalui tabung haji. Kalau kita cukup 30,000 pun tapi tak daftar, tak boleh pergi. Kalau kita daftar, cukup duit buat rayuan, moga-moga sampai. Ramai 32 juta, mungkin kita bila boleh pergi kan? Ini 20-25. Kita perginya
tahun 2065 kita duduk mana? Kubur Damansara, inna lillahi wa inna ilaihi. Tak sempat tu. 40 tahun akan datang. Cuba tuan-tuan. Tapi kalau dia daftar lama, tinggal tahun depan saja. Jadi ambil tindakan pertama daftar. Mungkin kita menabur RM50, RM50, RM50. Kita mati baru ada RM5,000. Tapi ada nawai itu. Ada niat. Sempurna dengan ibadat haji. Dan jangan tuan-tuan rasa saya tak boleh menyempurnakan haji. Kita mati, tuan tak sempurna. Tak sempurna dengan syahadat, dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat. Kerana haji, dia bersyarat. Kan, antu hajjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Kamu mengerjakan haji, tapi inistata'ta, ada istita'ah. Berkemampuan. Nah, kita tidak berkemampuan, tak wajib untuk kita. Berkemampuan itu dua, dari sudut keuangan. Bukan kita tak nak pergi ke Mekah, tetapi kita tak mampu. Maka terlepas kewajipan kita sebagai Muslim. Tapi kalau kita mampu, orang kata tadilah, dia round dunia. Dia boleh pergi, harta dia banyak. Tapi ke Mekah tak pergi. Kenapa? Dia tak fikir kesempurnaan hidup dengan agama. Tak ada cita-cita pun nak pergi haji. Nak pergi haji macam mana, semayang pun dia tidak. Anak nak sebut tadi, agama. So, agama menyempurnakan hidup kita. Kenapa Abu Jahal yang hidupnya sempurna, ada segalanya, tapi dia tak sempurna? Sedangkan hamba abdi, iaitulah Ammar, Yasir, Sumayyah, Anis, ni hamba abdi, majikan tu sempurna, tapi hamba abdi tak sempurna lah. Dia dimiliki, dia hamba saya di dunia, tapi di hari akhirat yang hamba abdi ini sempurna, yang majikan dia kecewa dan celaka. Kenapa? Kerana Islam. Kenapa? Kerana agama. Teras tunjang agamanya apa dia Pak Umar? La ilaha illallah. Dua kalimah syahadah. Lebih mahal daripada bukit, gunung, ganang, batu pejah. Pernah Nabi Musa minta satu wirid, satu zikir, maka Allah pun bagi la ilaha illallah. Ni zikir yang terpilih. Nabi Musa AS kata, ada tak wirid zikir lebih agung, lebih berat daripada la ilaha illallah? Allah kata, kalau kamu nak tahu beratnya timbangan la ilaha illallah ini, kamu timbang dengan dua neraca. Letak la ilaha illallah satu neraca, satu lagi ardun bumi, wa ma fiha apa yang ada di dalam bumi, wa ma fauqa apa yang ada atas bumi, wa ma bainah between antara bumi dan langit. Cuba kakak pejam mata, tanah ni di Damansara ini, di Dama ini hanya seka. Ni seluruh juzuk tanah di bumi, di dunia ini, apa yang ada dalam bumi? Apa ada dalam bumi? Di Kertih, siapa pergi kat Terengganu? Di Gabang, siapa pergi dekat Pakar? Kaya raya, petroleum, Petronas, kerana hasil bumi, minyak. Pergi kat Brunei lagi kaya. Dalam bumi itu ada diamond, ada golden, ada gas, ada minyak, ada petrol. Atas bumi ni ada khazanah kekayaan dengan ladangnya, dengan pembangunannya, dengan bukan sekadar perumahannya. Atas bumi, dalam bumi, antara langit dengan bumi, kamu timbang dengan satu lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah, there is no God except Allah. Kamu akan dapati kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada bumi dan kandungan bumi. Mahalnya harga Islam, mahalnya harga la ilaha illallah, walaupun dia hamba abdi. Tengok majikan dia, nama apa dia? Abu Jahal. Sempurna, dia ada segala-galanya di dunia, di Mekah ketika itu. Tapi hamba dia siapa dia? Bilal bin Rabah. Tak sempurna lah, dia hamba abdi, tak ada tanah, maka dimiliki. Tapi kenapa Bilal bin Rabah lebih sempurna? Kerana agama, kerana Islam. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, bila kita sambut Isra Mi'raj 27 Rejab. Dah tak lama ni. Hari ni rasa-rasanya 22 hari bulan Oktober, lebih kurang 3 hari kurang daripada Rabiul Akhir. Rabiul Awal dah, ni Rabiul Akhir. Jadi lebih kurang 19 kot. Rabiul Akhir. Lepas Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Abang Omar, lepas Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Lepas Jamadil Akhir, Rejab lah. Rejab ni 27 Rejab, Isra Mi'raj. Lepas Rejab, Syaban. Kita sambut nisfu Syaban. Bila sambut nisfu Syaban kan? Bila sambut nisfu Syaban? Pandai 15. Nama pun nisfu ni separuh, setengah. Daripada 30 hari, kita sambut 15 hari. Sebab itu nama nisfu Syaban. Kau tuan-tuan sambut nisfu Syaban, 1 Syaban.
Dak satu Syawal itu sambut hari raya. Nisfu Syaban setengah daripada 30 hari bulan Syaban. Memang malam 15 Syaban kita baca Yasin kadang-kadang 3 kali. Nisfu tengah. Ni kalau pukul 8.30 kita kata as-sa'atus saminatu wan nisfu. Pukul 8.30. Tapi bukan 30 itu setengah. Daripada 60 minit, 30 minit itu setengah lah. Betul. Dah 30 hari setengah dia 15 lah. 15 hari bulan. Malam tu kita sambut nisfu Syaban. Nisfu ni berkaitan Arab mana setengah. Tapi dia tak ada kaitan dengan amak nisfu. Walaupun rupamu tak ku kenal, namun lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Itu amak nisfu. Ini tengok kalau filem amak nisfu kan. Jadi nisfu ni separuh, setengah. Anda nak bagi tahu waktu 27 Rejab Isra' Mi'raj ni tak lama ni. Lepas nisfu Syaban kita sambut Syaban Ramadan lah. Jadi kalau kira tolak bagi darab campur, lebih kurang 4 bulan lebih lagi kan puasalah kita. Sedar tak sedar berlalu sudah 8 bulan lebih kurang Ramadan. Kita dah nak puasa 4 bulan lah kan. Kalau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamil Awal, Jamil Akhir, Rejab. Lepas Rejab kan? Lepas Rejab. Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu. Kalau dia tahunya satu Syawal. Lepas Rejab, Syaban, Ramadan. Memang orang tak berapa ingat Ramadan. Cuba anda tanya. Lepas Ramadan apa benda? Oh, raya ingat. Satu Syawal ingat, Ramadan tak ingat. Biasa lah kan. Sampai dinyanyi lagu macam mana? Kalau bulan Ramadan berlalu. Berlalulah sudah Ramadan. Syawal kita rayakan kan. Berlalu semua kita ingat satu Syawal je. Hak bulan ni rupanya 4 bulan lagi kita akan sambut Ramadan. Sahabat dia nanti Ramadan setengah tahun sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Habis Ramadan dia sambut Ramadan ke datang. Artinya tulus tanah supaya tahu mereka berada dalam madrasah Ramadhaniyah, sekolah pendidikan Ramadan. Itu pula tunggu Syawal, bukan tunggu Ramadan. Ana terlupa nak bagi laluan azan ke, ana teruskan saja MC kita. Terus saja cantik supaya tidak terganggu mood dia tu. Dengar balung kawasan bawah. Dia kata terus aja. Hadirin sidang bicara kita sampai mana tadi? Sempurna dengan agama. Jadi Bilal bin Rabah hidupnya tak sempurna. Dia hamba abdi. Tapi dek kerana la ilaha illallah. Dia lebih sempurna daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah. Biar kita rasa gah. Biar kita rasa izzah. Rasa mulianya kerana kita Islam. Waktu Nabi Isra' dan Mi'raj, ni orang hak kata hina, tak sempurna hidup di dunia, rumah tak ada, tanah tak ada, harta tak ada, pakaian tak ada, tapi dia lebih sempurna dari majikannya kerana agama lah. Waktu Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi dengar khasyatan, geseran telapak kaki Bilal bin Rabah. Nabi rasa aku kenal dah telapak kaki yang berjalan begini. Wa idza, dan apabila ditoleh dilihat, orangnya adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi, yang berketurunan Habsyah, kulit hitam. Tapi belum dia meninggal lagi, syurga telah book dia. Syurga Firdaus booking dia. Dia penghuni syurga Firdaus walaupun dia duduk di bumi lagi. Hidupnya tak sempurna. Tapi syurga dah ada untuk dia. Kenapa? Kerana dia sempurna dengan agama. Dia letak batu di atas dadanya. Ahad. 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 Qul huwallahu ahad. Merujuk kepada ahad ni tunggal ataupun esa. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Disebut Allah yang esa. Dia tak tinggal la ilaha illallah. Penuh ni. Mulut dia penuh dengan apa kak? Penuh dengan darah. Orang penuh dengan darah kerana baca Quran. Sahabat Abdullah bin Abdul Rahman baca Quran ketika mula-mula Islam tu, sampai Nabi kata tak payah baca di khalayak, nanti dipukul. Penuh mulut dengan darah, merah, maka kekal baca Quran. Kita penuh mulut merah. Kenapa dia? Sirap mandung laici. Nak merah darah, kakak penuh tu nak baca Quran, awal tumbuk sampai berdarah penuh dengan darah. Dia letak batu besar tau. Letak batu besar. Ahad. Kalau nak gambarkan panas ketika itu kak, law wada'a baydan, kalau kamu letak telur atas pasir tu, lana dojat nascaya masuk telur.
Nak masuk telur ni, telur masuk separuh kena mendidih air. Lau wada'a lahman, kalau kamu letak daging atas pasir yang panas tu, la harakat, terbakar daging. Maka tusuk tubuh Bilal bin Rabah tanpa pakaian, letak di atas pasir sahra, pasir gurun, pasir pada pasir panas. Kalau kita gambarkan macam stereka lah, letak atas pasir tu, masuk lagi, masuk telur, dia letak tusuk tubuh Bilal, letak lagi batu atas dada. Ahad agama lah ni, Islam lah ni. Kalimah ahad yang keluar, dia lebih mahal daripada segala-galanya. Kita ahad juga, terutamanya macam kita penjawat awam ni. Macam ustaz ni PPP, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, guru kat sekolah, cikgu. Satu ahad memang tak lupa. Ahad balik Kelantan, satu pergi piknik, satu ahad ingat holiday. Yang ni ahad ni bukan holiday ke ahad Allah yang Esa. Kan beza. Kenapa? La ilaha illallah. Sempurnanya dia lebih daripada majikan dia kerana Islam. Rakaat yang kedua, Islam datang membawa manusia kehidupan yang sempurna. Kemudian disebut sempurna Islam itu dengan adab dan akhlak yang baik. Dalam agama ini ada namanya, Islam ini namanya syariat. Pensyariatan semayang, pensyariatan puasa, pensyariatan zakat. Kita buat semua sekali. Ada namanya iman kan? Beriman pada Allah, antu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarih. Sempurna rukun iman, sempurna rukun Islam. Satu lagi, rukun agama. Apa rukun agama kan? Kena komplitkan, sempurnakan dengan akhlak. Islam, iman, akhlak, yang kita panggil ihsan. Islam namanya syariat, iman namanya akidah, ihsan namanya akhlak. Sebab itu pengarang menyatakan sempurnanya Islam. Islam datang membawa manusia di kehidupan yang sempurna dengan adab dan akhlak. Bahkan disebut akhlak tidaklah seperti barang yang berharga. Akhlak bukanlah seperti barang yang berharga. Akhlak merupakan satu perkara yang telah diredai oleh agama dan membuat orang mengamalkannya dihormati. Kalaulah akhlak itu seperti barang yang berharga, ana rasa boleh beli kat kedai. Tuan-tuan bawa 1,000, saya nak beli akhlak yang mulia. Orang apa barang? Banyak sikit. Minggu depan beli 2,000. Dah, akhlak bukanlah seperti barang yang berharga. Kalau dia barang yang berharga boleh dibeli oleh orang yang kaya. Tapi dia kaya sekalipun, dia tidak mempunyai akhlak, dia tidak mulia. Pengarang menyatakan akhlak merupakan satu perkara diredai oleh agama. Allah redha kita ini salah satunya dengan berakhlak mulia. Label taraf akhlak yang mulia itu disebut hadis sebagai penutup. Nabi, ya Rasulullah, ditanya, wahai Rasulullah, man ahabba ibadiyallah, siapakah di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai? Ada 5 orang muslimah, siapa yang paling Allah suka di kalangan Makcik Lijah, Makcik Sia, Makcik Jena, Makcik Leha, hujung tu Puan Rahimah. Siapa yang paling Allah suka? Saya. Itu suami you suka. Sama juga tuan-tuan, ada lebih kurang 30 orang termasuk penceramah. Belum tentu Allah suka pada penceramah ustaz ataupun imam ataupun bilal. Dari sudut akhlak ni, Nabi jawab dalam ramai-ramai, qala ahsanutum khuluqa. Nabi jawab, siapa di kalangan hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah? Baginda jawab, ahsantum khuluqa, orang yang baik akhlaknya. Mulia akhlak yang baik ini sampai Allah timbang kita, dia tengok bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat, dia tengok orang yang berakhlak mulia. Nabi yang paling mulia akhlaknya, sampai disebut kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu sebiji macam sebuah Al-Quran. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi jagalah perangai kita, tingkah laku kita, tutur bicara kita, begitu juga tindakan kita, supaya kita taklah sembahyang malam banyak sangat, taklah puasa Isnin Khamis itu kerap sangat.
Tapi kerana kita berakhlak mulia, pahala dia sama dengan ibadat malam, sama dengan puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis. Mana hadisnya? Nabi sebut mulianya akhlak mulia ini, hadis daripada Abu Daud. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yudrika bi husni khuluqin, dia akan mencapai tahap ni martabat, level, setaraf dengan darajati qaimil lail, sedarjat dengan qaimul lail, orang yang tekun sembahyang pada malam hari. Kakak bangun malam tiap-tiap malam kah? Tak payah jawab kak. Abang bangun qiyamul lail tiap-tiap malam kah? Cuba kat tangan yang tak pernah tinggal qiyamul lail ni, tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Cuba kat tangan nak tengok muka sikit. Tak ada. Orang yang kat tangan ni pun kena jatuh. Maknanya orang yang bercakap ni pun bukan tiap-tiap malam pun. Tapi ibadat kita bangun tiap-tiap malam itu, akhlak mulia ini Nabi kata, orang yang beriman dengan akhlak yang baik, akhlak mulia dapat mencapai martabat setara dengan orang tekun sembahyang pada malam hari. Bukan isyak maghrib ni, sembahyang qiyam. Nombor 2, wasaimin nahar, orang yang berpuasa pada siang hari. Nak tanyalah tuan-tuan, selain daripada 30 hari pada bulan Ramadan, ada tak kita istiqamah berpuasa setiap Isnin dan Khamis, kita tak pernah tinggal hak sunat Isnin Khamis, ataupun puasa Nabi Daud, ataupun puasa berselang-seli, satu hari puasa, satu hari makan, ataupun kita 365 hari tu, 365 hari seolah-olahnya 170 hari kita puasa sepanjang tahun. Ataupun kita tak pernah tinggal puasa Isnin Khamis, puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, ataupun puasa berselang-seli, ataupun puasa Nabi Daud, bahkan puasa 6 pun kita payah di bulan Syawal. Usahakan puasa hari Arafah. Dan kapal jenis tak boleh tinggal makanan, breakfast, lunch, dinner. Jadi mak puasa-puasa ni tak boleh makan. Maka nak bagi tahu ibadat tuan-tuan hak puasa sunat tadi menyamai akhlak yang baik. Nabi kata, sesungguhnya orang yang beriman dengan akhlak yang baik dapat mencapai martabat setara dengan orang yang tekun sembahyang pada malam hari dan berpuasa pada siang hari. Ambillah kesempatan untuk kita dapat kelebihan berakhlak mulia. Ni akhlak mulia ni. Namun begitu jangan pula tuan-tuan lepas ni, apabila anda baca hadis ni, tuan-tuan kata kalau macam tu, tak payah qiyamul lail lah saya. Sebab saya kan dah berakhlak baik, langsung tak qiyamul lail. Tak boleh juga. Dah kita kan berakhlak baik kan, langsung tak payah puasa sunat lah. Kita cukup dengan pahala. Tak, ini untuk menunjukkan harga mahal berakhlak sampai satu level setara dengan puasa pada sunat siang hari dan qiyam pada malam hari. Kalau boleh dua-dualah, qiyam adalah sikit-sikit, puasa sunat adalah sikit-sikit, di samping kita berakhlak mulia. Kita tutup dengan jauh daripada akhlak yang buruk. Kita nak suruh berakhlak mulia, kita baca doa apa dia kan? Dalam kitab Al-Azkar tu banyak. Setebal itu kitab. Supaya kita ni berakhlak mulia. Di samping kita berusaha, kena berdoa. Doa ketika kakak tengok cermin. Apa doa dia? Tengok cermin. Doa macam mana? Kuat sikit. Okey, bagus. Okey, kita tengok cermin. Allahumma kama ahsantal khalqi. Ya Allah, ya Tuanku, sebagaimana engkau mempercantikkan rupa parasaku, fa ahsin khuluqi, maka cantikkanlah juga akhlakku. Kalau kita tengok cermin 3 kali kita baca doa supaya akhlak kita molek, akhlak kita baik, akhlak 3 kali sehari tahu. Dah kalau setahun 365 kali kita minta. Dah kali 3, 1000 kali kita minta supaya berakhlak baik. Langsung kita tak pernah berdoa supaya berakhlak baik. Rugi ya? Dapat pahala 1. Kalau mustajab doa, kita betul-betul berakhlak baik. Doa lain kan? Supaya kita jauh daripada akhlak yang buruk. Siapa nak jawab? Senyap. Senyap maksudnya ada 2 tanda. Yang pertama, tanda tak nak tunjuk terror. Jadi tak nak tunjuk banyak, tak nak tahu, jadi tak jawab. Yang kedua, tak tahu. Jadi doa yang kedua, Ustaz nak ajar bulan depan kita ajar doa lain. Doanya ringkas.
Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, jannibni, jauhkanlah saya. Kalau ramai, jannibna, hindarkanlah kami, hindarkanlah saya. Dua patah. Munkaratil akhlak. Munkaratil akhlak. Apa dia? Akhlak yang mungkar. Sepatutnya doa tu ada 4 lagi. Allahumma jannibna munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. A'mal ni amalan-amalan yang mungkar. Yang kita dah buat hari-hari perkara mungkar. Wal ahwa, hawa-hawa nafsu yang mungkar. Wal adwa, penyakit-penyakit yang mungkar. Tapi 3 tu tak payahlah. Untuk label kita ni ambil rangkap yang pertama saja. Ada 4 rangkap, ikut 3 kali. Lepas tu kita boleh makan. Menu tak sebut lagi tadi. Menu tak tahu tak mana ni. Menu boring apa benda. Kita baca 3 kali. Lepas tu kita salat. Kita lunch. Ke dinner. Allahumma. Muslimah tak dengar apa. Allahumma. Bagus. Jannibna. Munkaratil akhlaq. Kemah. Lelaki lebih kemah daripada muslimah. Tengok dengar betul-betul ya. Maksud dia Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, jannibna, jauhkanlah kami semua ini, munkaratil akhlak, daripada akhlak yang mungkar. Jadi pendek je. Allahumma jannibna munkaratil akhlak. Boleh? Ulang 3-4 kali, 2 kali lagi. Allahumma jannibna munkaratil akhlak. Cuba satu lajur, satu jalur, satu nafas saja. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Oh, memang kemah. Memang tak penting kelah kafah ni. Maknanya laju dah tu. Kalau hak laju macam ni, tambah lagi lah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Itu lengkap doanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada akhlak yang mungkar, wal a'mal, amalan-amalan yang mungkar, wal adwa, penyakit-penyakit yang mungkar, wal ahwa, hawa-hawa nafsu yang mungkar. Pak abang yang perlu ni baca terus doa Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Hak tak berapa nak ingat, cukup untuk doa penutup. Kita minta jauh daripada akhlak yang mungkar dengan doanya Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Kakak sebut banyak-banyak kali, moga-moga kita terhindar daripada akhlak-akhlak yang mungkar. Duk mai tunjuk langit, duk main pak, duk main karaoke, duk main dandut, duk main berfoya-foya, semua akhlak yang tak elok, pakai yang tak senonoh tu, kita minta jauh. InsyaAllah kita sambung pula muka surat 19 pada pertemuan akan datang. Yang baik daripada Allah, kurang baik kelemahan saya. Aqulu qawli haza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.